Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuriddin jawaddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur kita kehadrat Allah SWT dengan limpah kurnia dapat kita bersama lagi pada kali ini. InsyaAllah pada kali ini kita akan bincang berkaitan dengan rukun-rukun nikah, dan kita akan masuk kepada tajuk sirah ataupun lafaz ijab dan qabul yang merupakan rukun pertama kepada bukan rukun pertama lah, rukun yang antara rukun di dalam suatu akad perkahwinan itu. Dan cuma sebelum saya masuk ke tajuk ni, dalam kuliah yang lepas ada satu atau dua ayat yang saya skip dulu sebab ada sedikit keraguan yang saya pun tak pasti dengan pembacaan dalam ayat penulisan baru yang dibuat oleh Jabatan Agama ni, dan saya dah rujuk balik kepada kitab asalnya, dan iaitu apa yang disebut, dia kata sebenarnya bila kita baca kitab lama ni, kita kena baca beberapa ayat yang sebelum dan selepasnya supaya kita dapat memahami kronologi dia. Sebab dia tak ada dia tak ada noktah dan koma, titik dan sebagainya yang menyebabkan kadang-kadang kita tak pasti ayat tu dah habis ke belum, ataupun dia bermula dengan maksud yang baru. Jadi sebab tu bila saya rujuk ayat tu menceritakan berkenaan sunat dua orang saksi diminta bertaubat sebelum majlis akad nikah. Kalau kita tak tahu latar belakang saksi itulah, ini yang dilakukan oleh Tuan Naib. Sekarang minta semua sekali beristighfar supaya dengan istighfar itu menjadikan mereka dianggap sudah bertaubat dan zahirnya diterima oleh Allah sebagai orang yang hilang kefasikan mereka. Dan sunat disaksikan bahawa perempuan yang hendak dinikahi itu redha. Maknanya ada kaedah-kaedah tertentu yang boleh kita tahu bahawa perempuan itu redha. Tengok perhati sama ada dia perempuan, antara bukti redha tu balik dia dan berakal dia. Bukan perempuan yang tidak ada ni, tak sempurna akal dia, ataupun anak kecil yang belum akil balik ni, dia keredaan dia tidak diterima pakai oleh syarak. Dan demikian lagi sunat bagi wali mendapatkan kesaksian atas keredaan anak gadis, kalau boleh diminta secara pasti redanya anak gadis, walaupun pada hakikatnya hukum asalnya dia boleh memaksa. Tetapi tidak wajib dan tidak menjadi syarat sah kepada akad nikah tu. Ini yang kita sangkut itu, kerana tidak wajib sebenarnya memohon menyaksikan keredaan anak gadis, kerana anak gadis itu boleh dipaksa berkahwin oleh walinya yang dikata wali mujbir itu, dan tak jadi syarat sah nikah. Okey, mana jika berkata seorang perempuan atau wali kepada seorang lelaki bakal suaminya, saudara, aku izinkan dia untuk dinikahi oleh kamu, ini bakal suami ni,
maka harus lelaki itu menerima nikahnya. Mana boleh akad nikah begitu, dan tidak diwajibkan bagi saudara untuk mendapat kesaksian bagi mensabitkan keredaan dengan keizinannya. Okey, contohnya jika seorang lelaki berkata kepada bakal suami, si fulan telah mewakilkan kepadaku untuk menikahkan anaknya dengan engkau, maka harus dipegang kata-kata wali itu, wakil wali itu, jika ia zan kebenaran kata-kata itu. Kalau besar kemungkinan dia kata dia yakin betul lah kata-kata wali itu, maka boleh pegang terus kata-kata wali itu dan bolehlah berlaku akad nikah tu. Wallahu alam. Kita masuk kepada tajuk yang akan kita bincangkan pada kali ini, iaitu rukun dan syarat nikah. Bab ini pada menyatakan rukun nikah dan syarat-syaratnya. Bermula syarat sah nikah ini ialah dengan mengetahui segala syarat ketika akad, seperti mengetahui kaifiat akad yang wajib, syarat-syaratnya, dan tidak ada perkara yang menegah sah nikah daripada perempuan, seperti bukan mahramnya ataupun bukan mahram susuannya, dan bukan dalam ihram salah seorang daripada suami dan atau bakal isteri dan lain-lainnya. Okey, sekiranya tidak mengetahui perkara tersebut, hendaklah belajar kepada yang mengetahui. Ini kitab orang dulu-dulu hebatlah, selain bagi ilmu, dia ada bagi nasihat dan peringatan. Okey, ada pun rukun nikah itu 5 perkara. Ini biasa orang sekarang dia duk hafal 5 perkara. Tapi kadang 5 perkara bila suruh sebut jadi rukun negara pula kan. Okey, tapi sebenarnya bukan mesti hafal 5 rukun ni, tetapi kita kena tahu apa yang jadi rukun, apa yang mesti ada. Dan 5 ni pun bukan qat'i sebenarnya. Dia berdasar kepada pengarang. Ada ulama, setengah ulama karang kitab dia kata apa tu 5, ada yang kata 3. Antara sebabnya macam ada setengah wali, ada setengah rukun tu memang nak tak nak kena ada, itu je. Kalau tak ada, makna bukan nikah lah, itu maksudnya. Jadi rukun yang pertamanya sirah ataupun lafaz ijab dan qabul. Yang keduanya rukun keduanya 2 orang saksi, ketiganya wali, seorang wali. Okey, yang keempatnya pengantin lelaki, dan kelima pengantin perempuan. Ni rukun lelaki dan perempuan ni lah yang setengah-setengah ulama kata bukan rukun pun. Tapi wajib ada. Yalah, kalau tak ada tak timbul isu nak kahwin pun. Jadi tak payah sebut dia rukun pun, memang dia mesti ada. So itu setengah-setengah kitab dia bagi tahu 5, setengah kitab dia bagi 3 je. Okey, rukun yang pertama ni sirah. Sirah ni yang akan kita bincangkan. Sirah ni lafaz ijab dan qabul. Ijab dan qabul. Ijab ni sebagaimana ada banyak perkara yang kita gunakan lafaz ijab dan qabul ni. Ijab dan qabul dalam perkahwinan, dalam jual beli, dalam akad-akad lainnya, semua ada ijab dan qabul. Ijab ni kalau bahasa moden disebut ijab tawaran, qabul penerimaan. Tetapi ulama fiqh berbeza dalam mentakrifkan mana satu ijab, mana satu qabul. Ada yang mentakrifkan ijab adalah datang daripada mereka yang memiliki hak, sedang qabul datang daripada mereka yang bakal menerima hak. Macam penjual, dia ada hak ke atas barang tu, dia ijab. Pembeli, dia bakal menerima hak, dia qabul. Dan begitulah ada juga ulama yang mentakrifkan ijab ini yang pertama. Orang yang pertama mengucapkan dia ijab, orang yang kedua
menjawabnya dia jadi qabul. Jadi dia boleh tukar-tukar lah, tak semestinya sama. Maknanya boleh penjual ijab, pembeli qabul, boleh pembeli ijab, penjual qabul. Boleh penjual kata aku jual barang ni, pembeli jawab ya aku beli. Ataupun terbalik, pembeli kata jual kat aku barang ni, penjual kata ya aku jual. Itu pun jadi ijab dan qabul. Jadi sama dengan akad nikah ni, wali selalunya ucap dulu aku nikahkan dikau, dia jadi ijab, pengantin qabil tu aku terima, dia jadi qabul. Boleh juga pengantin lelaki ucap dulu, kahwinkan aku dengan anak kamu, jadi pengantin tu ijab, wali akan kata ya aku nikahkan, wali qabul. Okey, contohnya, lafaz ijab dan qabul daripada wali atau wakil wali, dan lafaz qabul daripada suami atau wakilnya. Maknanya boleh wakil. Biasa kita guna wakil wali ni, tetapi kita jarang guna istilah wakil pengantin. Sebenarnya pengantin lelaki itu juga boleh diwakilkan. Orang lain boleh wakil, tapi jarang berlaku. Bahaya pun, silap-silap wakil, dia tak sebut dia wakil, dia pula yang kahwin. Itu jadi masalah. Tu orang tak berpendak sangat. Okey, wali atau wakilnya berkata zawwajtuka, aku kahwinkan akan dikau. Lalu dijawab, ataupun dia kata zawwajtuha, aku nikahkan akan dikau dengan dia. Okey, ini contoh lafaz qabul pula daripada suami. Nakahtuha, aku nikah dengannya. Ataupun qabiltu tazwijuha, aku terima nikah dengannya. Ataupun qabiltu nikahaha, aku terima nikahnya. Okey, sekiranya suami mendahului, aku terima nikahnya, maka berkata wali, aku nikahkan dikau dengan dia, hukum nikahnya adalah sah. Okey, itu yang saya sebut tadi. Tidak sah nikah melainkan dengan lafaz tazwij atau lafaz nikah. Ini special, terutama kepada akad nikah ni. Memang dia perlu guna tazwij atau nikah ini, perkataan kahwin atau nikah, kerana membesarkan akad nikah ini. Ulama tidak membenarkan penggunaan, bukan ulama sendiri buat hukum lah, tapi maknanya ulama mengkaji memang tidak dibenarkan menggunakan lafaz-lafaz lain. Macam jual beli boleh kita kata bagi kat aku lah barang ni, RM10. Okey, ambil lah, penjual kata. So itu sah mengguna apa tu. Tapi nikah dan kahwin mesti guna perkataan nikah, tak boleh guna perkataan lain. Kata bapa wali kata aku halalkan anak aku, tak boleh. Tetapi sah nikah itu jika diterjemah kepada kepada bahasa ajam, daripada dua lafaz perkataan itu, dengan syarat difahami maksudnya oleh wali, suami dan dua orang saksi. Tidak mestinya guna perkataan Arab tu lah. Maknanya kalau Melayu tu yang aku nikahkan dikau, aku kahwinkan dikau. Okey, dan tidak sah nikah dengan lafaz kinayah atau kiasan, seperti katanya aku halalkan anakku bagimu, tu guna perkataan halal dia. Jika wali berkata aku kahwinkan dikau dengan si fulanah, maka bakal suaminya menyebut aku terimalah, tak sah nikahnya. Pasal apa? Kerana ketiadaan soreh pada lafaz qabulnya. Maknanya qabul tu kena jelas apa yang diterima. Sebab aku terimalah, terima apa? Itu mungkin boleh membawa kepada isu lain nanti, ya. Jadi dia perlu jelas apa yang diserahkan haknya dan apa yang diterima tu.
Okey, jika bakal suami berkata kepada walinya, kamu kahwinkan aku dengan perempuan ini. Segera wali menjawab, aku kahwinkan kau dengan dia, sahlah nikahnya. So, okey. Itu contoh-contoh. Demikian lagi jika wali berkata, kahwinlah akan dia, engkau akan dia, lalu dijawab oleh bakal suami, aku kahwin akan dia, maka sah nikahnya. Okey. Ini tak ada apalah, ini contoh-contoh saja. Jika bakal suami bertanya, adakah engkau kahwinkan aku dengan si fulana? Segera wali menyahut, aku nikahkan kau dengan dia. Jawabnya tak sah. Kerana apa? Kerana perkataan istifham, dia bertanya, adakah? Adakah tu dia bertanya, dia jadi jawab je. Dia bukan qabul. Dia tak nama ijab lah. Bila tak ada ijab, dia tak ada qabul. Kemudian sirah ijab yang paling sempurna, iaitu jika wali mengijabkan itu berkata, aku ni kahwinkan anakku Fatimah akan isterimu dengan mas kahwin 30 rial tunai. Maka jawab bakal suaminya, aku terimalah kahwin akan Fatimah akan isteriku dengan mas kahwin 30 rial. Kalau yang baik, sebaiknya, yang paling sempurnanya, lengkap, kahwinkan anak dia, nama siapa anak ni Fatimah, mas kahwin berapa, lepas tu tunai ataupun hutang. Itu. Okey, jika perkahwinan itu berwakil wali, maka berkata wali itu, wakil itu, aku kahwin akan dikau si Fatimah anak si fulan, yang ia berwakil akan daku dengan mas kahwin 2 tahil emas. Maka jawab suami, aku terima kahwin si Fatimah dengan mas kahwinnya 2 tahil emas. Okey. Memang kena guna bahasa lama ni ke? Tak semesti. Tapi sebab kita ni berat sebenarnya, kita menganggap besarnya alam perkahwinan ni, sehingga kita nak ubah kepada bahasa baru ni pun rasa macam tak berapa seronok sebenarnya. Tapi sebenarnya tak ada apa masalah. Boleh guna bahasa baru, aku kahwinkan engkau, ataupun kahwinkanlah aku. Tapi bahasa lama dia rasa macam padat, pendek dan padat isi dia. Kita rasa seronok, macam kita sebut bahasa undang-undang. Bahasa undang-undang apa, nak menunjukkan wajib, hendaklah, apa, haruslah, apa, bolehlah, dengan hendaklah pun boleh membezakan makna. Itu contoh bahasa undang-undang. Ini bahasa lama yang terjemahnya betul-betul ikut bahasa Arab sebiji-sebiji. Itu yang timbul. Aku nikah akan dikau akan anak aku, dia timbul begitu. Tapi tak semestinya begitu. Boleh diperbaharui dengan kena pakar bahasa, kena tengoklah, jangan tersilap dalam terjemahannya tu. Okey, jika bakal suami mewakilkan orang lain untuk menerima kabulnya, maka hendaklah berkata wali, aku kahwinkan Fatimah akan Zaid, yang berwakil akan dikau, berwakil akan daku. Okey. Bukan, ini akan dikau. Ini apa tu, wakil pengantin lelaki. Zaid tu mewakil akan dikau, dengan mas kahwin sekian-sekian. Maka jawab wakil Zaid ni, aku terima nikah Fatimah isteri kepada Zaid yang berwakilkan akan daku, pun boleh. Okey, ni kita laju-laju sikitlah. Okey, poin pentingnya, disyaratkan hendaklah berturut-turut antara ijab dan qabul, dan tidak terputus mualat itu jika diselangi sekadar bernafas atau menahan air liur, batuk dan lainnya. Okey. Mesti berturut-turut antara ijab dan qabul. Makna tak boleh berhenti sembang pula benda lain, rehat kejap, esok rokok dululah apa, baru nak jawab sebagainya. Tapi boleh sekadar benda yang biasa, setakat telan liur, batuk, tersedak lah apa, itu memang normal, tak ada apa.
tak perlu senapah. Yang ni orang selalu tak tahulah macam mana. Jadi orang main tengok-tengok daripada dulu sama orang duk bayang kena henjut tangan pengantin, itu kena jawab jangan jangan tarik nafas lah, kena senafas. Itu tak ada, tak pernah timbul pun. Yang penting jangan ada lambat dipisahkan antara ijab dan qabul tu dengan fasil. Fasilnya benda-benda yang lain daripada maksud akad tu lah, ataupun dengan berhenti yang lama. Tidak sah jika diselangi dengan tempoh masa yang panjang, sekira-kira menunjuk terkeluar dari maksud qabul. Jangan diam lama. Tidak sah jika diselangi dengan perkataan lain yang tiada kaitan dengan akad walaupun sedikit. Maknanya jangan sebut benda lain yang tak ada kena-mengena dengan akad. Dan jika diselangi dengan perkataan yang ada kaitan dengan akad, seperti yang dituntut yang ada kaitan dengan maksud akad, seperti membaca khutbah, dia kata dah hijab dah, lepas tu dia kata alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah usikum bitaqwallah qabiltu nikahaha. Ini alimnya, ni pengantin lelaki ni siap bagi khutbah dulu sebelum jawab. Maka tiada mudarat, sah nikahnya walaupun panjang tu. Siap baca khutbah pula sebelum dia menyambut. Dan disyaratkan muwafaqah antara ijab dan qabul, kena sama maksud dan pemahaman dia lah, perlu sama. Tidak sah nikah jika berbeza maksud keduanya, seperti kata wali, aku kahwinkan di kau Fatimah, maka dia jawab aku terima nikahnya Zainab. Kawan berkenan kat Zainab, adik daripada Fatimah, tapi wali kahwinkan dia dengan Fatimah. Tak kira dia jawab Zainab juga. Dia tak sah kira ni ijab qabul begitu. Sekiranya wali berkata aku kahwinkan di kau perempuan ini, maka jawab suami aku terima nikahnya, sah nikahnya kerana muwafaqah pada makna walaupun tak sebut nama. Asalkan dia faham maksudnya, ini siapa. Dan disyaratkan didengar akad ijab kabul oleh dua orang saksi yang memahami perkataan ijab dan qabul, dan dua orang saksi itu mengetahui bahasa dua orang yang berakad. Ini peranan saksi. Saksi kena dengar setiap patah yang diucap oleh wali dan setiap patah yang dijawab oleh pengantin tu. Itu peranan saksi. Bukan setakat RM10 itu je hangguk kata sah aja. Dia kena tahu hukum hakam dia dan dia kena dengar betul-betul, bukan main agak-agak. Kerana mereka bertanggungjawab di hadapan Allah SWT nanti. Dan disyaratkan pula hendaklah berkekalan kelayakan dua orang yang berakad sehingga selesai akad, dan tak sah sekiranya gila atau pita atas salah seorang dari keduanya pada pertengahan akad tersebut. Ini nak pastikan mereka tidak hilang kelayakan. Macam wali lah contohnya. Wali dia wakil kepada naib kadi untuk mengakad nikahkan anak dia lah. Sepanjang sebelum habis ijab dan qabul itu berlangsung, wali itu kena sihat, cukup syarat apa semua, dia tak hilang apa pun kelayakan untuk menjadi wali. Kalau sekiranya dia sakit tengah-tengah tu naib dah ijab dah, belum sempurna qabul lagi, dia pitam atau koma ke kan, contohnya jadi gila pula tengah-tengah tu, maka tak sah akad nikah, kena akad lain. Kerana keizinan asal tu terbatal kerana hilangnya kelayakan wali di pertengahan akad. Kalau dah selesai akad, alhamdulillah, tak ada masalah. Kemudian tidak sah akad jika perempuan itu menarik balik keizinan untuk mengahwinkannya pada ketika akad sedang dilafazkan. Begitu juga kalau perempuan tu
ini bukan gadis. Kalau gadis dia tak ada hak dalam nak tarik balik keizinan pun. Tapi yang tidak gadis ini, yang janda atau balu, keizinan dia wajib diperolehi bagi mana-mana wali untuk mengakadkan dia. Tengah-tengah akad tu dia tak jadilah pula, kira cancel, tak boleh nak kata apa walaupun walinya ada, kerana dia tidak ada wali mujbir bagi perempuan yang sudah tidak gadis ini. Okey, sah nikah itu dengan isyarat bagi orang bisu, sama ada pada ijab atau qabul, dengan syarat difahami oleh orang menyaksikan. Okey, bagi yang bisu yang tak boleh nak mengucapkan, sama ada wali itu bisu ataupun pengantin bisu, atau kedua-dua yang sekali bisu, diganti dengan bahasa isyarat. Maknanya kalau wali itu bisu, wali bagi bahasa isyarat, pengantin lelaki jawab dengan perkataan lah. Begitu kan sebaliknya, kalau wali ni pengantin yang bisu, wali guna perkataan, pengantin jawab dengan bahasa isyarat. Dan syarat dia, bahasa isyarat ni tak semesti bahasa isyarat standard tu. Lantaklah bahasa kampung, bahasa isyarat, asalkan orang faham, itulah maksud kahwin. Kan, maknanya saksi tu wajib faham, itu maksud dia. Dia bukan maksud pada benda-benda lain. Okey, walaupun bercanggah dengan bahasa isyarat yang standard, yang dibelajar secara formal tu. Kemudian disyaratkan hendaklah perempuan yang dikahwinkan itu hendaklah ditentukan orangnya. Jika berkata wali, aku kahwinkan dikau salah seorang dari anakku, maka tak sah. Ada salah seorang pula. Dia seolah-olah bagi cek kosong pada pengantin. Dia boleh kata, aku nikahkan kau dengan salah seorang anakku. Lepas tu pengantin lelaki jawab, kahwinkan aku dengan anak sulung kamu, dia kata. Dan wali kena jawab balik pula, ya aku kahwinkan, baru sah. Kalau tidak, setakat itu dia baru tawaran je. Dia sembang, dia kata kamu kena pilih anak yang mana kamu nak kahwin. Kemudian baru ijab tu baru datang dari pihak pengantin. Kemudian tidak sah jika seorang wali mempunyai beberapa orang anak perempuan berkata, aku kahwinkan dikau anakku, sekalipun semua anaknya telah bersuami, melainkan seorang saja yang belum berkahwin. Walaupun hakikat dia betul dah, sebab seorang saja yang belum berkahwin, tapi tetap tidak sah, kerana akad ni dia kena pasti betul-betul. Tak boleh main pemahaman macam tu je. Walaupun hakikat dia memang tinggal seorang lagi anak, tapi dia kena sebut betul-betul. Kalau tidak, dia mungkin boleh behelah nanti dia kata, memang aku sebut gitu, tapi aku tak maksudkan juga anak aku yang tak kahwin lagi ni. Boleh juga wali tu berdalih begitu kan. Kemudian sah nikahnya jika berkata wali, aku kahwinkan dikau anakku sekiranya beliau mempunyai seorang anak sahaja. Sah nikahnya jika berkata wali, aku kahwinkan dikau anakku sekiranya anaknya seorang saja. Ini okey, sebab memang anak dia seorang je. Jadi walaupun dia tak sebut anak yang mana satu, memang itulah pun anak dia. Dan jelas dia tak boleh nak berdalih waktu tu. Kemudian jika berkata wali, aku kahwin akan dikau Fatimah, dengan tidak menyebut kata anakku, sekalipun ia mempunyai seorang anak bernama Fatimah, maka tidak sah nikahnya kerana tidak ditentukan. Sebab ramai yang bernama Fatimah dalam negeri itu. Ini pun sama. Walaupun memang anak dia Fatimah, tapi nanti dia kata memanglah, tapi aku sebut Fatimah aja, bukan maksud anak aku tu. Mungkin dia kata nanti aku maksudkan Fatimah lain. Itu masalah. Jadi tak sah nikah, benda yang boleh bawa pada gharar.
ada kekeliruan, ada penipuan ataupun helah di situ. Tetapi sah nikahnya jika orang yang berakad itu meniatkan bahawa Fatimah itu adalah anaknya. Kalau pakat masing-masing memang ni etikat betul-betul memang itu sajalah anak. Ni yang maksud Fatimah tu adalah Fatimah anaknya. Kemudian sah nikah dengan cara bergurau, seperti kata wali mujbir, aku kahwinkan kau okey. Aku kahwinkan kau ini, maka jawab pula oleh seorang lelaki dengan cara bergurau, aku kahwinlah akan dia dengan syarat jika ada hadir 2 orang saksi. Ini poin ni nak sebut kata hadis Nabi SAW menyebut thalasun jidduhunna jiddun wa hazlihunna jiddun. 3 perkara yang bersungguhnya jadi sungguh, gurauannya pun jadi sungguh. Antaranya adalah kahwin ni lah, akad nikah ni. Maknanya kalau bapak tu bergurau, dia kata aku kahwinkan kamu dengan anak aku, lalu lelaki tu jawab, dia kata ya aku terima, ada 2 orang saksi yang mendengar, automatik sah. Walaupun bapak tu aku main je, aku tu bergurau, dia tak kira gurau tak gurau, dia jadi sah. Kawan tu dah jadi isteri dia dah. Maka serah hak pada suami pula, bapak dah hilang hak ketika itu. Dan demikian lagi disyaratkan sah akad nikah dengan tidak ditaklidkan, tak boleh dikaitkan dengan sesuatu benda dan sebagainya kan. Contohnya dia kata isterimu melahirkan anak, seorang lelaki berkata, maka sahabat bapanya, jika anak itu perempuan, aku kahwinkan kau dengan dia. Atau katanya, jika anakku sudah ditalak oleh suaminya dan lepas iddahnya, aku kahwinkan dengan kau, maka tak sah nikahnya. Itu sembang biasa boleh. Sembang kemudian baru kena ijab dan qabul balik selepas itu. Tapi kalau setakat nak taklid itu tadi, dia tidak berperanan sebagai ijab dan qabul. Mana macam dia kata tadi, kalau anak lahir tu laki, aku kahwinkan dengan anak. Jadi kena akad nikah balik. Tak boleh hanya guna perkataan itu dan terus diqabul. Okey. Dan demikian lagi disyaratkan jangan muakkad, iaitu ditentukan masa. Tentu masa ni jadi kahwin kontrak, jadi mutaah, macam kahwin mutaah macam orang Syiah. Aku kahwinkan kau anakku selama setahun, atau hingga tiba musim padi mengetam padi, atau pada masa mengetam aku kahwinkan kau anakku. Tak boleh juga. Tak boleh ada kait-kait, dia kena mutlak. Dan disyaratkan sah akad itu bahawa tidak ada perkara yang merosakkan maksud perkahwinan. Maka jika wali berkata, aku kahwinkan kau anakku dengan syarat engkau talak akan dia dan jangan engkau wati akan dia, maka tak sah akadnya. Wali syaratkan kahwin dengan anak aku dengan syarat lepas kahwin cerai kan. Itu mengarutlah, dia rosak perkahwinan apa itu kan. Ataupun dia kata aku nikahkan kau dengan syarat jangan setubuh dengan dia. Apa jadah apa faedahnya nikah kalau tak boleh bersetubuh. Dan itu hak, dan tak boleh wali pula nak mensyaratkan tak boleh dan sebagainya. Kemudian jika disyaratkan khiyar, memilih sama ada meneruskan perkahwinan ataupun tidak pada nikah,
batal akadnya, seperti wali berkata, aku kahwinkan kau anakku ini bagiku khiyar 3 hari. Dah macam jual beli pula kan. 3 hari kalau dia tak puas hati, batal nikah. Lalu dia aku terimalah nikahnya bagiku khiyar 3 hari. Tak sah perkahwinan macam tu. Kemudian jika disyaratkan khiyar pada mas kahwin, maka sah nikahnya, batal mas kahwin. Itulah contoh wali sebut, aku nikahkan kau dengan anak aku dengan mas kahwinnya sebentuk cincin, dan boleh khiyar selama 3 hari dia sebut. Akad tu jadi sah, tapi mas kahwin tu batal, tak pakai cincin tu. Wajib bagi mahar misil. Mahar misil ni nanti kita bincang lah. Okey. Jika disyaratkan bahawa jangan berkahwin lain, atau jika berkahwin jangan dinafkahkan kepada isteri kedua, atau tidak boleh memiliki gundik, maka sah nikahnya, batal syaratnya, dan batal juga mas kahwinnya yang musamma, dan wajib mahar misil. Ini wali pula ni, aku nikahkan dengan anak aku dengan syarat kamu tak boleh kahwin seorang lagi, ataupun tak boleh ada hamba dululah. Okey. Sah atau tak sah nikahnya, tapi syarat itu yang batal. Anda tak pakai syarat tu, dan mas kahwin tu juga terbatal. Dia wajib bayar mahar misil. Okey. Jika perempuan berkata kepada walinya, kahwinkan olehmu akan daku dengan 1000 dirham, maka dikahwinnya dengan kurang daripada 1000, sah nikahnya dengan mahar misil. Perempuan tu kata kepada wali, kahwinkan olehmu akan daku dengan 1000 dirham. Ini perempuan, hak dia untuk menentukan dirham apa mas kahwin. Dia bagi tahu dia nak 1000, tapi wali kahwinkan tak cukup 1000, maka sah nikahnya, kerana tak wajib pun menyebut mas kahwin dalam akad nikah tu. Tetapi mas kahwin pun terbatal, lalu wajib bayar mahar misil. Tak wajib bayar 1000, tetapi bayar mahar misil lah. Mahar misil ni mahar yang semasa atau seumpama dengan selayak bagi perempuan tu lah. Dilihat biasanya orang kampung tu berapa, biasanya mahar mas kahwinnya berapa, keluarga dia berapa, kalau ikut pendidikan, dia ni lepasan universiti ke, biasanya lepasan universiti, berapa orang bagi mas kahwin. Itulah jumlah mahar misil. Dia tak kira mahar musamma. Mahar yang disebut dalam majlis akad. Okey. Tidak disyaratkan sah nikahnya itu dengan menyebutkan mas kahwin, maka jika tak disebut jika tidak disebutnya dengan sesuatu mas kahwin yang majhul, dan tidak diketahui, sah nikahnya dan wajib mahar misil. Itu kita sebut tadi. Kalau sebut musamma, kena ikut musamma, kecuali ada masalah ni tadi. Tetapi kalau tak sebut, dia akan menggunakan mahar misil. Nikah macam biasa, tak ada apa masalah. Dan kemudiannya disyaratkan bagi sah nikah itu bahawa ditujukan oleh muta'aqidan, oleh dua orang yang berakad itu kepada bakal suami. Maka berkata wali itu kepada wakil bakal suami, aku kahwinkan anakku Fatimah akan sebulan yang berwakilkan di kau. Maka jawab wakil itu, aku terimalah nikahnya baginya. Kena sebut, disyaratkan sah nikah itu bahawa ditujukan oleh dua orang berakad tu, tuju kepada bakal suami, bukan tuju pada wakil tu. Jadi kena sebut bagi si suami tadi, atau baginya.
Okey, kemudian jika ada yang menerima akad itu wali bagi kanak-kanak atau wali bagi orang gila, maka hukumnya adalah seperti wakil dahulu juga, seperti dikata oleh wali perempuan itu, aku kahwinkan Fatimah daripada anakmu si fulan. Maka jawabnya, aku terima nikahnya itu baginya. Okey, aku pun maknanya kena dikhususkan atau ditujukan, nampak benda tu sama ada wali iaitu wakil ataupun pengantin lelaki itu wakil. Okey. Jika berwakil wali perempuan itu kepada seseorang, maka berkatalah ia, aku kahwinkan di kau si fulan, anak si fulan, maka jawabnya, aku terimalah nikahnya, dan tidak disyaratkan menyebut ia wakil, melainkan jika tidak diketahui oleh kedua saksi dan bakal suami. Kalau dah semua faham dia tu wakil, sama-sama wakil, okey, tak ada masalah. Tetapi kalau ada pihak yang tak tahu, kena sebut wakil itu, supaya yang penting semua orang faham maksud, bukan wakil yang kahwin, tapi dia wakil kepada ni. Okey, itu beberapa perkara berkaitan dengan ijab dan qabul ni lah. Kesimpulannya, ijab dan qabul ni mesti menggunakan lafaz nikah ataupun tazwij, nikah atau kahwin. Kemudian mesti bersamaan antara ijab dan qabul, maksudnya dipahami dan oleh semua pihak termasuk saksi dan sebagainya. Dan lafaznya itu mesti jelas menunjukkan kepada mana satu pengantin dan mana satu wali, dan juga lafaznya itu juga mestilah spesifik lah, dan secara mutlak dia tidak boleh kait dengan masa, kait dengan waktu, kait dengan sesuatu dalam bentuk taklid, takkid, tempoh waktu dan sebagainya. Dan senang cerita, sebagaimana apa yang diamalkan oleh masyarakat pada hari ini, itu dah betul dah. So itulah sedikit, mudah-mudahan dapat kita memahami secara ringkas. Adapun perincian yang panjang ni dengan contoh-contoh yang berbagai pun banyaklah, kita boleh dibincangkan. Tetapi ini secara asasnya apa yang dihendaki dalam ijab dan qabul dan hukum hakam yang berkaitan dengannya, untuk menjadikan akad nikah itu sah mengikut pendapat atau qaul muktamad dalam mazhab Syafi'i kita. Jadi yang baik itu daripada Allah, segala kesilapan dan kelemahan saya sebagai manusia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.